Alhamdulillahilladzi awratha al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmat Allah. Amin. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pada sepanjang bulan ini kita telah bersama-sama didedahkan akan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk sentiasa mengkaji segala ciptaan Allah, mencari bukti-bukti dan dalil-dalil serta mengamati ayat-ayat suci Al-Quran bagi memperkukuhkan lagi keimanan kita. Maka pada minggu ini saya ingin meneruskan bagi apa yang telah diperkatakan pada minggu yang lalu berkenaan kaitan hubungan di antara ilmu sains dan Al-Quran. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, salah satu daripada tanda kebesaran Allah adalah keterangan Allah yang disebutkan olehnya dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia. Berpandukan dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, kita dapat merumuskan bahawa proses kejadian manusia melalui pelbagai tahap. Ianya yang hanya bermula dengan persenyawaan atau percantuman antara benih daripada lelaki dan wanita, sehinggalah akhirnya ia berkembang menjadi seorang insan, seorang bayi yang cukup segala sifatnya. Keterangan ini jelas terakam melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Yang maksudnya sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang bercampur dengan benih perempuan, serta kami tetap mengujinya, yakni dengan kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Selain dari mengamati dan mencari bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya, kita juga dianjurkan Islam untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu bagi meyakinkan lagi diri kita akan kepastian sesuatu hujah dan fakta. Hanya melalui pegangan ilmu yang mendalam sahajalah dapat kita memahami dan membuat perbandingan yang menyeluruh bagi sebarang makluman dan kajian yang diperoleh. Setelah kesemua ini telah dilakukan, pastinya keyakinan kita selama ini terhadap kekuasaan Allah akan semakin teguh, seterusnya mampu melahirkan keimanan yang jitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil pengajaran daripada ilmu embryologi sebagai contoh. Ia adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan janin atau embrio dalam rahim ibu. Aspek-aspek tertentu perkembangan janin ini telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqa mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang maksudnya, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging,
Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Saudaraku yang dikasihi sekalian, terdapat beberapa teori tentang pembentukan janin atau embrio ini di kalangan para saintis. Antaranya pendapat para ahli embriologi yang beranggapan bahawa tulang dan otot dalam janin atau embrio terbentuk bersama. Dengan ini terdapat pandangan yang menyatakan ayat Al-Quran yang berkisar tentang perkembangan ini bertentangan dengan ilmu asas pengetahuan sains, terutama ilmu biologi dan embriologi. Malah terdapat juga beberapa golongan yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini bagi mencabar ketulinan Al-Quran itu sendiri. Namun saudara-saudara sekalian, bagaimana boleh ayat-ayat Al-Quran ini bertentangan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri ciptakan, sedangkan kedua-duanya bersumberkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri? Ini jelas dengan perkembangan zaman dan peralihan teknologi yang canggih dan peralatan yang terkini lagi moden. Ia telah mampu menghasilkan beberapa penemuan terkini yang telah berjaya membuktikan bahawa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan kejadian janin atau embrio ini adalah baik dari segi hujah maupun dari segi faktanya. Malah kajian mutakhir menunjukkan bahawa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara yang tepat sekali yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Ini diikuti dengan pembentukan sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini. Ternyata tahap pembentukan manusia sebagaimana yang ditemui dalam penyelidikan embriologi moden benar-benar tepat dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Pastinya Al-Quran bukanlah kitab sains. Segala apa yang disebutkan dalam Al-Quran juga bukanlah hanya sekadar satu fakta ilmu semata-mata dan kemudian kita lupakan. Akan tetapi Al-Quran merupakan mukjizat yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia diturunkan untuk kita renungkan. Ia merupakan kitab petunjuk buat manusia sepanjang zaman. Ayat-ayat seperti ini seharusnya membuat kita lebih ingin menguasai ilmu-ilmu yang dapat bukan sahaja memperkukuhkan keimanan kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga bagi membantu sesama umat manusia melalui kajian-kajian yang bermanfaat untuk manusia. Setentunya ganjaran istimewa menanti mereka yang menawarkan khidmatnya untuk membantu saudaranya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan ganjaran indah menanti mereka dalam sepenuh hadis, dan Allah sentiasa membantu seseorang itu selagi mana ia membantu saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkanlah saudara-saudara sekalian, apakah ada pertolongan dan bantuan yang lebih agung daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala? Semoga dengan penghayatan ini kita mampu melahirkan masyarakat yang lebih menghargai Al-Quran, masyarakat yang sentiasa cinta membaca serta mengamalkan Al-Quran dan merenungkan segala kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang demikian itu akan memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kita dan bakal menempatkan kita di kalangan ahli syurga pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yaghfir المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على
عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.